Alright. So saya nak share sikit pasal vaksin ya. Ramai yang mungkin tak faham lagi tentang vaksin ni. Alright. Okay, so vaccination ni sangat penting untuk anak. Dalam musim PKP ni lagilah. Ramai yang takut datang klinik ke, ramai takut nak pergi klinik kesihatan ataupun klinik swasta untuk sambung vaccination. Tetapi baby kita ni perlukan vaksin sebab banyak penyakit berjangkit, mungkin banyak sangat di dunia ni yang baby tidak dapat protection lagi. Ya, baby bila lahir ni memang sistem imunnya sangat lemah. Dia perlukan bantuan kita untuk bagi dia kuat. Ya, so vaccination tu adalah proses untuk bagi baby itu imun terhadap penyakit berjangkit tersebut. Ya, kebanyakan penyakit berjangkit ni boleh menyebabkan kematian. Sebab tu vaksin ni dibentuk. Sama macam vaksin COVID-19. Ya, sebab dia banyak kematian, dia terpaksa hasilkan vaksin. Okay, our immune system is actually very weak when we are born. Ya. So to fight back, kita kena ada antibodies. So antibodies ni terbentuk apabila badan kita terdedah dengan penyakit. Tetapi kalau kita tidak terdedah dengan penyakit, antibody tu tak ada. So macam mana cara yang terbaik? Kita kena vaksin. Vaksin tu sebenarnya mengandungi cecair yang ada kuman yang dilemahkan daripada penyakit tersebut. So bila kita masuk dalam badan kita vaksin tersebut, dia akan menyebabkan badan kita menghasilkan sel-sel antibody, iaitu sel-sel yang memory cells. Dia boleh ingat penyakit itu. So apabila badan kita terdedah dengan penyakit yang betul, badan kita dah bersedia dengan antibody tersebut untuk melawan penyakit itu. Okay? So ada orang kata, my baby is healthy, why should I vaccinate? It is not about treatment, it is about prevention. Okay? Kita nak prevent penyakit daripada berlaku. Why is it important? Satunya, protect anak kita. Protect orang sekeliling kita. What we call herd immunity. Okay? Ada juga orang yang tidak boleh menerima vaksin. Ya? Ada setengah-setengah vaksin tu dia mengikut umur. Tak sampai masanya dia tak boleh ambil vaksin itu. Ya, ada setengah-setengah orang yang ada berpenyakit on kemoterapi tidak boleh ambil vaksin. Pregnant woman tak boleh ambil certain vaksin semasa pregnant. Kalau kena chicken pox ke, kalau chicken pox tu datang, macam mana dia nak prevent? Dia tak boleh ambil vaksin. So kita kena prevent daripada penyakit tu berlaku. Okay? So it also prevent outbreak. It also reduces MC dekat kalangan ibu bapa supaya anak tak sakit dan dapat sihat. Ya, tak perlu kita nak ambil cuti, nak jaga anak. Okay. Vaccine are generally safe. Okay, it doesn't cause autism, it does not contain harmful ingredient. Definitely they are tested for many years. Okay, and the safety is usually being monitored continuously. Okay, so how does the penyakit ni berjangkit ni spread? Ya, melalui droplets, saliva. This is like COVID-19, droplets, touch, physical contact, contaminated food, which is hepatitis A dengan typhoid, ya. Blood and bodily fluids melalui hepatitis B, ya, menggunakan cara ni. Animal insect bites, infected wounds, okay. Dan kita boleh dapat di mana-mana sahaja, ya, di sekolah, tempat kerja, loved ones, ya. Sometimes ada orang yang kita punya family members yang ada penyakit itu, kita tak sedar, ya, dan kita tak protected. Contoh hepatitis B boleh menular, ya. While travelling pun boleh yang mendapatnya. So that's why kita kena tahu apakah penyakit-penyakit yang boleh dielakkan melalui vaksin. These are the example of penyakit yang ada yang boleh dielakkan dengan vaksin, ya. Chicken pox, hepatitis A, hepatitis B, measles, ya. Batuk kokol, which is pertussis, rotavirus, TB, human papilloma virus ni adalah virus yang menyebabkan kanser rahim. Meningitis ni adalah penyakit saraf perut otak. Pneumococcal disease menyebabkan penyakit paru-paru, ya, rubella, typhoid, influenza, ya. Shingles tu kayak tu ada vaksin, ya. Yellow fever, Haemophilus influenza B, Japanese encephalitis, beguk ataupun mumps, polio and tetanus.
Dan the last penyakit yang ada sekarang ni is COVID-19 pun ada vaksin. Okay. These are the photos yang menunjukkan keadaan-keadaan penyakit berjangkit yang teruk. Ya, most of this penyakit memang kita dah boleh prevent dengan vaksin. Okay. So kalau boleh, this is example of penyakit jangkitan telinga tengah, otitis media. Ya, ini adalah gambar tympanic membrane ataupun gegendang telinga. Dia boleh disebabkan oleh penyakit pneumococcal. Sebab tu kita ada pneumococcal vaksin dalam jadual imunisasi kebangsaan. Dimasukkan ke dalam jadual imunisasi kebangsaan, jadi wajib, ya, dan diberi subsidi oleh kerajaan. Okay, influenza is one of it causes sore throat, headache, rhinitis, cough and pain in the muscle. Even COVID have the similar symptoms. So if you can prevent by taking influenza vaccine, then insyaAllah you'll be protected. But this is one of the vaccine yang perlu diambil setiap setahun sekali. Okay. Rotavirus is one of the infection that causes muntah-muntah dan cirit dalam anak daripada umur baby lahir sampailah umur baby anak tu 6 tahun. But this rotavirus vaccine ni hanya boleh diberikan sehingga anak berumur 6 bulan. So most of the parents senang terlepas rotavirus vaccine. Okay, so please take note of this because this is not part of the imunisasi kebangsaan. It must be taken at the private hospital. Yeah. This is chickenpox. It can be prevented. You don't have to make sure that your child gets it. You can prevent it by taking the vaccine. Okay. Diorang tanya, adakah better dapat penyakit daripada kita ambil vaksin? Sebenarnya nak dapat penyakit tu membahaya. You don't want your baby to go to the penyakit baru dapat antibody. Okay? Sometimes bila kita kena penyakit tu, tak semestinya antibody tu kuat. So, bila kita ambil vaksin tu, kita lebih banyak dapat antibody yang lebih tinggi. And sometimes jangkitan tu kadang-kadang boleh menyebabkan komplikasi yang teruk dekat anak. Okay? So, I want to share with you the latest schedule of vaksin yang mengikut kebangsaan. Ya. So pada umur yang lahir ni, baby akan dapat BCG dan the first dose of hepatitis B, okay, masa lahir. And then dalam kebangsaan punya schedule, kita dah ada 3 dos pada umur 2, 3 dan 5. Okay? Dulu, baby dapat 5 kali cucuk. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan. Setiap bulan pergi datang ke klinik kesihatan. Sekarang ni dia dah kurangkan, iaitu dia ada bagi combination vaccine 6 in 1. Okay? Di mana baby akan dapat ni, diphtheria, tetanus, polio, pertussis, hepatitis B, and Haemophilus influenza B. So this one dia akan bagi dalam umur 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Booster pada umur 18 bulan. Okay. So measles pula, mumps, measles rubella dia akan dapat pada umur 9 bulan dan 12 bulan. Okay. Yang lain-lain tu sebenarnya bila dah besar. Okay. One more is the pneumococcal vaccine. Tak dimasukkan dalam ni. Sebenarnya di klinik kesihatan dah mulakan pneumococcal vaccine pada umur 4 bulan, 6 bulan dan pada umur 15 bulan, the third dose. So, kalau di swasta, kita dah memang biasa gunakan 6 in 1 ni. Dan biasanya kita akan gunakan vaksin vaksin pneumococcus tu bersama dengan rotavirus. So, I will share the schedule untuk additional vaccine. Okay, additional vaccine. Sekejap, saya nak hide. Okay, so this one is the vaksin yang sama penting, tak disubsidi oleh kerajaan. Okay, you have to take it at the private sector. Tapi it's very important for you to know that rotavirus vaccine is given as early as 1.5 months. The first dose must be given before baby turns 4 months. Dan the second dose tu diberi sebulan selepas itu. Okay, so after 6 months dah tak boleh bagi dah rotavirus vaccine. Okay, but this rotavirus ni memang ada dekat Malaysia. Banyak kes yang anak-anak masuk hospital sebab kurang air, sebab berak dan muntah yang teruk, tak boleh makan, ya.
So baby demam. So better lah bagi anak you rotavirus vaccine. But this rotavirus vaccine is not cucuk, it's actually makan. Selalunya apa yang saya buat di klinik saya akan combine rotavirus vaksin makan sambil cocok pneumococcal vaksin ya, pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Okay? So pneumococcal vaksin ni sekarang ni dah disubsidi oleh kerajaan. So you can take it at the government or you can also take it from the private sector. Okay, so dia depend on bila kita mulakan pneumococcal. Okay, kalau baby starts below 6 months, dia perlukan 4 dos. Baby start after 6 months, dia akan perlukan 3 dos. Okay, so that depends on the age of the first vaccine given. Influenza can be given as early as 6 months. Okay, meningococcal, hepatitis A and varicella ni chickenpox boleh diberikan apabila baby berumur setahun ke atas. Okay, so these are the additional vaccine yang saya rasa sangat penting untuk parents tahu sebab dia tak diberikan di klinik kesihatan, but you need to find it at klinik swasta. Okay, so there seems to be so many vaccines. Boleh ke anak saya ambil semua ni? Boleh. Dia tak mengganggu pun kesihatan anak sebenarnya. Okay, so what to expect after vaccine? Pertamanya kadang-kadang tak ada apa-apa pun. Yang keduanya mungkin ada sedikit swelling dekat kawasan cucuk tu. Merah, ya, rasa sakit sikit. Yang ketiganya demam. Demam tu lah tanda-tanda bagus. Sebenarnya dia tengah develop antibody terhadap penyakit tersebut. So what you can do is boleh tuam sejuk sikit tempat yang injection. Boleh bagi paracetamol sirap kepada anak, ya, minta dengan doktor sebab doktor kan kira dos demam, ubat demam tu mengikut umur anak. Tak ada masalah nak bagi dekat baby ya, ubat demam. Dan yang ketiganya, make sure that you follow the schedule properly because an immunized child is a healthy and protected child.